Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya BBM Yuzaika. Tumpuan berita, bantuan dan kemudahan yang belum dinikmati dan diperlukan oleh rakyat akan diteruskan. Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Ketua Kampung dan Ketua Kaum diingatkan untuk memastikan keutamaan diberi kepada mereka yang benar-benar layak untuk memohon bantuan dan mengutamakan mereka yang menyokong kerajaan. Jelasnya beliau mahu mengutamakan rakyat yang menyokong kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk diberi bantuan tidak kira apa saja jenis bantuan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis kesyukuran sempena kemenangan GPS dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PN12 di Dewan Undangan Negeri Dun N82 Bukit Sari di Kampung Ulu Merapuk pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras dan yang turun mengundi dalam pilihan raya baru-baru ini walaupun masih berhadapan dengan COVID-19. Laporan seterusnya di Padawan. Sebanyak 5.8 juta ringgit telah diluluskan bagi program kempen penerangan tanam semula and Good Agriculture Practice GAP di bawah program skim tanaman semula pekebun kecil getah RISDA sempena Majlis Pecah Tanah dan Miring Penubuhan Tanam Semula Berkelompok TSB Kampung Emperoh Git. Program tersebut telah dirasmikan oleh Datuk Dr. Jerib Susil di Dewan Serbaguna Kampung Emperoh Git pada Khamis. Dalam ucapannya, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak RISDA kerana telah memilih kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambung sebagai kawasan fokus RISDA. Tambah Datuk Dr. Jerib lagi, selain Kampung Git, program tersebut juga telah dilaksanakan dengan jayanya di Kampung Karu, Kampung Sorot Bunuk dan Kampung Semadang dalam usaha meningkatkan sosioekonomi penduduk di kawasan Dun Mambung melalui program pertanian secara berskala sederhana dan berkelompok. Selanjutnya, program simulasi banjir penting bagi memastikan jawatan kuasa pengurusan bencana dalam keadaan sentiasa bersedia khususnya dalam keadaan norma baharu dan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Pegawai Daerah Semarahan merangkap pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana Daerah Semarahan Anwar Daan berkata, program sama juga akan memberi kesedaran dan kesiapsiagaan kepada penduduk sekitar terhadap sebarang kemungkinan berlaku bencana. Jelas beliau, simulasi banjir penting untuk diadakan memandangkan negeri ini masih berada dalam keadaan berjaga-jaga dalam mengelak penularan wabak COVID-19. Semasa program simulasi banjir daerah Semarahan di Sekolah Kebangsaan Endap Kota Semarahan pada Khamis, beliau menambah terdapat 28 pusat pemindahan banjir telah dikenal pasti. Ujarnya, setiap penduduk perlu sentiasa berjaga-jaga dan membuat persiapan awal dalam menghadapi bencana banjir sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Simulasi banjir itu disertai pelbagai agensi kerajaan di Samarahan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pejabat Daerah dan Unit Keselamatan Penguatkuasaan Negeri UKPN Sarawak. Berikut pula, sambutan ambang tahun baru sekali lagi tidak dibenarkan kali ini berikutan langkah ketat kerajaan untuk membendung wabak COVID-19 yang masih menular dalam kalangan masyarakat. Meskipun kecewa, rakyat negeri tetap akur dengan langkah diambil kerajaan demi untuk memastikan keselamatan masyarakat dari wabak berbahaya itu. Kita ikuti sedikit perkongsian dari wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang turun padang bagi meninjau dan menemu ramah penduduk sekitar Kuching mengenai azam tahun baharu mereka walaupun tidak diraihkan seperti tahun sebelumnya. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidas Matrang melaporkan untuk Unit Komunikasi Awam Sarawak. Lazimnya pada setiap tahun, tebingan Sungai Sarawak menjadi lokasi sambutan tahun baru di mana Jabatan Daruhana akan menyajikan persembahan bunga api yang sentiasa ditunggu oleh warga kota. Namun pada kali ini, sambutan tahun baru di Kuching masih lagi sunyi. Ia kerana Sarawak masih lagi dalam pelan pemulihan negara PPN Fasa 3 di mana sambutan tahun baru kali ini ditangguhkan bagi mengelakkan penularan semula jangkitan COVID-19. Masih lagi dikesan dalam masyarakat meskipun lengkuk jangkitan sudah semakin berkurangan. Bagaimanapun ada berita gembira untuk rakyat negeri ini setelah difahamkan Sarawak akan beralih ke fasa 4 bermula pada 3 Januari 2022. Kami sempat meninjau dan menemu ramah beberapa warga kota di sekitar Kuching bagi mendapatkan respon dan azam mereka mengenai sambutan tahun baru 2022 walaupun tidak diraihkan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, kami mengharapkan agar 2022 menjadi tahun yang lebih baik untuk kita seperti saya lagi COVID, ekonomi pulih seperti biasa
dan fasa 4 pun dah dilancarkan lah, and then kita boleh mula aktiviti macam biasalah untuk 2022 lah. Okey, kepada rakyat Sarawak dan rakyat Malaysia, kami mengucapkan Happy New Year, Selamat Tahun Baru. Okay, azam kami sebagai golongan belia, kami harap kami lebih meluangkan masa dengan family kami, and then menjana pendapatan tambahan kami juga, and of course belajar benda yang baru. So Happy New Year kepada semua. Azam kami untuk tahun 2022 tu of course untuk membuka peluang pekerjaan kepada orang ramai, dan kami orang dalam penambahan cawangan kami nak menolong golongan muda untuk bekerja dengan kami orang dan buka peluang pekerjaan, sebab sekarang musim Covid tu banyak orang buang pekerja, tapi kami orang nak bantu golongan muda untuk mendapat peluang pekerjaan. Happy New Year, Selamat Tahun Baru. Azam tahun baru yang akan kami orang pola untuk next year, kami orang akan memberi peluang kepada usahawan baru untuk menjana bersama dengan bonappetite.co lah. And then mungkin kami orang akan buka peluang macam kios, stall-stall ataupun yang berkaitan dengan perniagaan tu lah, untuk membantu dia menjana perniagaan, untuk membantu ekonomi keluarga lah yang disaran oleh kerajaan Sarawak ni tu. Kita bantu sama membantu lah. Selamat tahun baru lah untuk kita semua. Saya kira setakat itu laporan saya bersama juru video Fatin dan Umar melaporkan untuk Buletin UKAS. Kembali bersama rakan kerja UKAS di studio. Selamat Tahun Baru 2022. Salam UKAS. Ke perkembangan seterusnya, Kerajaan Sarawak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Pusat kerana yakin dengan usaha yang diambil oleh Kerajaan Negeri selama ini dengan memberi pengiktirafan kepada Sarawak untuk beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa pada 3 Januari 2022. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam kenyataan media bertarikh 31 Disember 2021 memaklumkan Sarawak akan beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa pada 3 Januari 2022. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Jumaat memaklumkan sebanyak 14 kes positif baharu COVID-19 telah dilaporkan di 9 daerah, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini sebanyak 252,300 kes. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti yang berikut. Selain itu, turut dicatatkan 7 kompaun telah dikeluarkan oleh PDRM di daerah Kuching dan Miri, 4 kompaun atas kesalahan gagal mengimbas QR Kod MySejahtera serta mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Manakala 3 kompaun atas kesalahan premis beroperasi melebihi masa yang ditetapkan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Kami dari warga UKAS mengucapkan selamat tahun baru kepada semua dan jangan lupa sentiasa amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Salam UKAS.